Baik, hari ini kita membincangkan webinar kita pada malam ini berkenaan dengan breakout bedok. Alright. So seperti yang saya bincangkan sebelum ni, saya dah bagi tahu korang semua kan. Kita tak cerita pada apa itu forex, pattern chart, semua kita akan skip. Jadi kita akan start dengan apa masalah. Orang kata tu sebagai masalah korang. Masalah main problem dalam kalangan dunia trader-trader sekarang ni. Kenapa orang selalu loss ataupun gagal dalam forex kan? Kita tengok orang lain boleh je berjaya. Orang tu kita tengok kawan kita yang A ni asyik profit, asyik withdraw. Kita ni asyik depo, depo. Bila last orang tanya, macam mana nak withdraw, kita pun sampai tak tahu macam mana cara nak withdraw. Nak tolong orang, tolong bagi tahu cara nak withdraw pun kita tahu sebab kita tak pernah withdraw kan. Jadi apa isu sebenar yang kita kadang-kadang tak perasan ataupun kita dah perasan tapi kita ego untuk mengetahui apa masalah dalam kita punya dunia trading sekarang ni. Alright, kita go to the first problem. Okay, tiada basic knowledge mengenai forex. As we know, dalam kita nak buat apa-apa pun kita mesti mahirkan basic kita. Kalau dalam secara analoginya dalam kita belajar bahasa Melayu, kita mestilah mengetahui berkenaan dengan apa? ABC. That is a basic knowledge yang kita nak tahu untuk kita nak mengeja ataupun kita nak membaca dalam bahasa Melayu. Betul tak? Kalau kita nak tahu bahasa Arab, mestilah kita kena tahu vocab dia, huruf hijaiyah macam mana. So same thing yang kita apply dalam forex, benda yang basic yang kita kena tahu adalah SNR. Itu adalah benda sangat-sangat basic. But as we know, zaman sekarang orang dah tak pedulikan SNR. Orang tengok, orang nak tengok SND, orang nak tengok benda-benda yang terlalu advance sampaikan dia menolak tepi ilmu-ilmu yang basic yang dirasakan macam budak-budak semacam kecil sangat, sedangkan ABC pun kau tak dapat tangkap lagi, macam mana kau nak terus pergi ke tahap yang lebih besar, betul tak? So itu adalah most common problem yang kita selalu abaikan, yang selalu kita buat tak endah. Kita tengok, tak apalah, basic je, tak ada apa pun sangat. Tapi yang sebenarnya basic is king. Bila basic kita kukuh, structure asas kita dah kuat, barulah kita boleh letakkan batu apa pun di atas batu asas kita, jadinya ianya akan lebih strong. This is the first common problem dalam as a trader dalam dunia forex. And then the second problem, tak pandai kawal emosi. Saya tahu ramai orang cakap kan, benda ni semua orang pun tahu, tapi bila saya cakap, orang tetap jadi juga kat korang. Contoh, kita tengok kan, kita tengok orang tu dah trade, dia trade, dah biru. Bila biru, tak tahu nak close, tapi dah rasa macam tamak kan. Dia jadi tamak. Lepas tu dia kata macam boleh ni, aku boleh pergi lagi ni, pakai teknik harapan pula. Aduh, dah pakai teknik harapan. Lepas tu last loss. Profit yang pada asalnya boleh pergi $10 dah pergi ke $9 ataupun dah pergi ke $1 kan. So kita tak tahu kenapa kita tak pandai kawal emosi kita, sebab the first one, semua problem yang korang nampak dekat atas ni ataupun yang korang nampak dekat sini, yang saya lukis ni, yang saya tulis ni, semuanya akan berkait dengan yang pertama sekali. Kenapa kita tak pandai kawal emosi kita? Sebab kita tak tahu, kita tak ada basic knowledge dalam forex. Alright, kita lagi satu, kita takut sangat. Emosi kita tak kawal sebab kita tak ada duit. Tak ada duit. Ini secara orang kata tu, secara random saya nak cakap, kenapa kita takut? Emosi kita tak mampu nak kontrol sebab kita ni duit tak ada. Lepas tu kita ni dah lah duit tak banyak. Lepas tu kita nak trade pula. Sebab satu kesalahan, kalau Cikgu Syah pernah bagi tahu dulu, kalau kau nak trading, kau kena ingat duit yang kau nak trade tu adalah duit yang dah tak ada. Duit yang kau dah burn, yang dah habis. That's why bila kita dah tahu duit tu yang kita tak nampak, yang kita dah sanggup untuk losskan duit tu, that's why orang boleh sanggup. Okay, kalau MC lah. Do or die. Kalau profit, alhamdulillah. Kalau tak dapat profit, habis. Sebab aku dah tahu, bila aku masuk je dalam dunia trading ni, aku dah tahu dah apa yang aku risikokan adalah duit. Sebab tu orang sekarang, dia orang tak ada basic knowledge. Bila tak ada basic knowledge, dia dah tak pandai kawal emosi dia sendiri. Bila dia tak dapat kawal emosi dia, akhirnya berlakulah loss dalam dunia forex tu. Jadi mulalah cakap forex tu haram lah, forex ni inilah, inilah. Padahal berdasarkan daripada diri dia sendiri yang tak kukuh, yang tak kuat dengan ilmu knowledge yang basic. Lepas tu pergi pula lompat masuk dalam trading. Alright? Okay, faham Okay, sekarang kita pergi ke problem yang ketiga. Apa masalah yang ketiga dia? Iaitu dia tamak dan tergesa-gesa. Sebagai contoh, kita nampak, kita dah tahu dah trade. Okay, kita dah tahu menekan entry, buy dan sell. Bila orang bagi buy now, contoh pada yang mereka yang menggunakan signal, yang ikut signal channel dekat luar sana, alright, orang cakap buy now, dia pun bila price dah running macam ni kan, contohnya price dah naik, tergesa-gesa guys,
dia tergesa-gesa. Nampak price naik. Sepatutnya bila orang dah bagi buy now, contohnya, korang kena tunggulah dia retrace dulu, dia turun, dia pull back, barulah korang entry kat bawah. Janganlah bila tengok price dah running, ui tak boleh ni, terlepas ni, tak lepas ni. Cikgu ataupun siapa je yang bagi, buy. Dah price pull back bawah, nak ambil bawah balik, dah MC depo balik, buy now, buy lagi, habis, habis, tak ada apa. That's why saya menubuhkan ataupun saya create e-book saya ni yang saya buat hampir 2 bulan, 2 ke 3 bulan saya buat juga. Saya fikir, apa common problem yang kita as a trader yang selalu silap, mistake diorang buat. This is yang ketiga yang saya nampak yang patut yang saya highlightkan dalam e-book saya adalah dia orang yang tamak. Mereka tamak dan tergesa-gesa. Bila time profit tengah merah, tengah loss, takut. Oh, ni biru, confirm aku close. Betul tak? Jangan nak tipu Syah. Bila tengah merah, ni biru ni confirm aku close. Bila sampai biru, apa kata kita tunggu sikit lah sampai $10 ke. Tak cukup $10 ni, $50 lah. Perasaan tu ada perasaan tamak. That's why bila kita tengok, bila dah trade kan, kita tengok, oh silap akulah, aduh ya kenapalah aku tak close tadi. Bila merah balik kan, bila merah je balik, aduh silap akulah kenapalah aku tak close tadi. Patutnya dah $10 dah banyak profit aku. Aduh bila merah balik. Lepas tu bila habis MC, mulalah duduk kat tepi bucu katil. Sebab apa? Mengenangkan nasib yang dah tak sudah tu. Lepas tu saya cakap, saya harap bila korang belajar dalam e-book saya ni, apa yang Syah dah sharing dalam e-book Syah, tolong ubah 3 sikap ni. 3 sikap ni penting. 3 problem utama ni penting. That's why basic knowledge ni pada malam ni kita akan tekankan basic knowledge dan kita akan go to advance. So saya harap semua dapat buka mata, okay? Minum kopi banyak sikit, jangan mengantuk. Alright? Dan yang kedua, kawal emosi kita, geng. Alright? Kawal emosi kita. Kita kena ada satu, orang kata tu bila kita nak trade, jangan, saya selalu pesan dengan student saya, kalau nak trade, jangan trade pada keadaan emosi kita apa. Jangan trade pada keadaan kita terlalu happy dan jangan trade pada keadaan kita terlalu sedih. Trade pada keadaan yang kita punya mental ataupun kita punya emosi just relax, chill. Alright? Jadi jangan trade time kita tengah happy sangat. Bila kita tengah happy sangat, kita punya mood happy, positif. So dia terlalu positif pun tak boleh juga dalam trading ni. Bila kita terlalu happy, kita rasa macam semua setup kita akan menjadi. Semua cakap, oh boleh ni, boleh buy ni, boleh pergi jauh ni, boleh pergi to the moon. Bawa MC. Bila sedih sangat pula, ya Allah, kenapalah hidup aku macam ni, beduk je lah, aku dah tak ada harapan nak hidup. MC, SL. So santai-santai kita dengar akal yang waras, dengan emosi kita yang kita tahu, kita boleh handle emosi kita pada time tu. That is the right time. That is the best time untuk kita buat trade kita. Right? So that is our problem yang saya sharing. Ini di antara 3 lah. Kalau nak ikutkan banyak lagi isu-isu dalam trading kan. Tapi yang saya nak highlightkan dalam e-book Syah letak 3 lah. The most yang the best lah. Cakap tu out of the best yang banyak yang saya tengok ramai common mistake. Walaupun kita dah tegur, dah advise kan, tapi still berlaku. Tapi yelah, kita ni manusia kan. Manusia ni mudah layu, mudah lupa. So kita best kita remind ourselves together lah, insyaAllah. Okay. So kita go through kepada solution dia. Ini solution saya dah secara tadi. Apa itu forex? Secara ringkasnya, ia pertukaran currency, pertukaran mata wang di antara 2 buah negara. Okay, kalau contoh kita daripada USD akan pergi kepada JPY. Okay, JPY that is Japan. Okay, dia secara analoginya macam contoh kita nak pergi travel lah. Alright, kita daripada Malaysia nak pergi ke mana? Nak pergi ke UK, let's say United Kingdom kan. UK apa mata wang dia? Mata wang UK GBP. So dia akan bertukar di antara MYR. MYR adalah Malaysia ringgit akan bertukar kepada GBP lah. And sama juga sebaliknya kalau orang daripada UK nak pergi ke Malaysia, GBP akan bertukar kepada MYR. So itu adalah simple basic lah berkenaan dengan forex. Saya tak nak pergi lebih mendalam. Semua orang pun faham kan. Kalau korang pergi currency exchange pun korang nampak logo-logo ni kan. Inilah dinamakan sebagai forex. Cuma kita dalam mata wang digital. Kita tak ada berlakunya pertukaran mata wang tu secara depan-depan. Kita tak ada pun pergi kat currency exchange. Bang, hari ni saya nak buy gold. Tak ada. Kita buy dekat dalam mata wang digital, dekat dalam trading punya platform MT4. So yang ketiga ialah berkenaan dengan pattern chart. Okay. Ini saya laju pun tak ada masalah sebab ini adalah benda yang basic je kan. Sekejap lagi kita akan masuk berkenaan dengan SNR apa semua. Kita akan buat one by one lah. Lepas habis saya explain, korang tanya soalan. Habis saya explain, tanya soalan. Jangan tanya soalan ketika saya tengah mengajar. Sebab apa? Sebab nanti dia terganggu proses learning tu. Alright. Okay, kita pergi kepada pattern chart. Pattern chart ada terbahagi kepada 3.
The first one is candlestick. Macam korang dah biasa tengok, candlestick. Lepas tu dia adanya bar chart. Okay. Dan yang ketiga adanya line chart. So untuk kita pengguna-pengguna breakout bedok, kita tak pakai bar chart. Okay, bar chart kita tak pakai. Tak tengok pun. Kita hanya akan tengok kepada candlestick dan juga line chart. Boleh dikatakan line chart ni kita guna hampir 80% dalam pembuatan, dalam kita nak membuat setup breakout bedok. Alright. Settle. So yang keempat, ini adalah first step ataupun first basic knowledge yang korang kena faham. Okay, so focus. The first one is about time frame. Okay, time frame. Apa itu time frame? Time frame ataupun yang arti kata lainnya adalah tempoh masa bagi setiap pergerakan candlestick ataupun bar chart ataupun line chart yang digunakan. Okay, so macam kita tengok sebagai contoh, saya selalu suka untuk saya tekankan untuk korang fokus dalam subjek ni ataupun dalam topik ni. Sebab apa? Sebab ini adalah penting. Okay, macam kita tahu dalam MT4 kita, kita adanya monthly. Okay, kita ada monthly, weekly, and then kita ada time frame daily, kita ada time frame H4, and the last one kita ada time frame H1, M30, M15, M5 dan M1. Okay, dan seperti biasa yang kita classifykan monthly dan juga weekly dikenali sebagai time frame father time frame, daily dan juga H4 dikenali sebagai mother time frame, dan 1 hour hingga ke 1 minutes dikenali sebagai baby time frame lah. 1 hour 30 minutes ni adalah M lah. Kalau M 30 minutes lah. Ini saya nak kena terang lah. Sebab kadang-kadang ada yang kita ni baru lagi kan. So dia kata, saya dah lama nak tanya. Saya pernah tahu dulu, saya punya student dia cakap kan, Syah, saya nak tanya ke apa maksud M30, apa maksud H1, apa maksud H4. So saya buat lah, saya share lah masa dalam kelas ni kan. So tak adalah korang tertanya-tanya tapi segan. Takut cakap, orang cakap tu macam soalan bodoh pula kan. Tiba-tiba tanya MN tu apa, W tu apa kan. So saya just sharing saja, okay. So monthly, weekly, korang kena faham, father, daily dan juga 4 hour candle, mother, dan 1 hour ke bawah adalah baby time frame. So bila kita nak buat setup, right, bila kita nak buat setup, kita mesti ketahui basic knowledge berkenaan dengan cara kita nak buat setup. First thing first, bila kita buka D4, mestilah kita kena tahu mana ke direction, manakah tempat yang first kita nak ambil dulu. Okay, kebiasaannya untuk direction kita akan tengok kepada time frame monthly ataupun weekly. Ini adalah first thing yang kita akan selalu guna dalam dunia trading kita. Alright, bila kita tengok monthly atau weekly, barulah kita tahu apakah pergerakan market nak pergi. Contohnya besok hari Isnin, right? So macam contoh kita nak buat setup breakout bedok hari Isnin besok. Mana time frame first yang kita akan buka dulu? Kita akan buka pada time frame monthly ataupun weekly. Tapi monthly tak perlulah. Monthly ni kebiasaannya kita akan buka pada waktu bulan baharu sahaja, dan selebihnya kita akan buka pada time frame weekly lah ataupun time frame daily untuk kita nak tengok ke mana direction market. And then daily H4 ni mother time frame. Macam kita tahu, daily dan juga H4 pun juga boleh dijadikan direction untuk intraday. Dan juga untuk H4 kita boleh buat setup dan seterusnya. Okay, jadi korang jangan keliru bila kita nak buat setup. Ingat, kalau dalam sesebuah institusi kekeluargaan, sebagai seorang anak, kita akan mengikuti bapa kita dulu. Kalau bapa kita tak ada bagi cakap apa-apa, kita seterusnya kita akan ikut mak kita cakap. Jadi kita boleh tengok di antara dua ni untuk nak tengok direction dan buat setup. Dan baby ni adalah tempat untuk kita nak entry sahaja. Baby time frame tempat kita nak entry je. So tak ada pun kita nak buat setup dekat time frame H1 dan ke bawah. Okay, boleh tak dapat setakat ni, geng? Boleh dapat tak setakat ni? Komen sikit. Dapat? Boleh? Okay. Sebab tak berat pun. Topik ni tak berat lagi. Berkaitan dengan time frame sahaja. Alright? Okay, settle.